Cabaran paling utama pada masa ini adalah pertama-tamanya memastikan alam sekitar serta sumber tanah, air dan udara kekal terpelihara untuk generasi demi generasi. Dan kedua, bekalan sumber tenaga yang terhad kerana bahan bakar fosil yang wujud sejak berjuta-juta tahun lamanya akan semakin kehabisan sumbernya. Pengurusan sisa pepejal memberikan impak yang amat besar terhadap isu sosial, politik, ekonomi dan persekitaran. Keputusan yang dibuat sekarang tentang bagaimana seharusnya sampah dikendalikan pada masa hadapan merupakan pilihan yang amat sukar untuk diputuskan. Ini kerana alam sekitar yang ada pada hari ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tetapi sebenarnya merupakan harta yang dipinjamkan daripada generasi akan datang. Adalah menjadi tanggungjawab kita memelihara serta menguruskan sumbernya dengan cara yang paling berhemah agar generasi akan datang dapat kekal menikmati keindahan alam semula jadi ini. Rakyat Malaysia menghasilkan lebih daripada 26,000 tan sehari sisa buangan dengan purata sebanyak 1.4 kg sampah bagi setiap individu. Menurut kajian, jumlah ini akan meningkat ke 30,000 tan sehari menjelang tahun 2012. Jika tidak diuruskan, ia boleh menutup keluasan seluruh negeri Perlis dalam masa 1 hari dan memenuhkan keseluruhan isi padu menara berkembal KLCC dalam masa 7 hari sahaja. Masalah sisa pepejal menjadi semakin rumit. Pengurusan sisa yang tidak terurus mengakibatkan pembuangan serta pelupusan sampah yang tidak terkawal sehingga wujudnya tapak-tapak pelupusan haram di seluruh negara secara berleluasa. Tipan sampah tidak terurus, bau, banjir kilat, peningkatan kos rawatan dan sebagainya. Semuanya mengundang situasi yang tidak menyenangkan. Keadaan ini seterusnya mengakibatkan pelbagai masalah dan pencemaran. Tahap kesuburan tanah turut terjejas dan akhirnya mengandungi toksik. Licit yang terhasil mencemarkan sistem air di bawah tanah. Sungai dan sumber air yang tercemar menjejaskan kualiti air yang diperlukan untuk kegunaan harian serta mengancam ekosistem hidupan air. Lapisan ozon semakin menipis disebabkan pelepasan gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida dan metana yang berpunca daripada peruputan sisa yang tidak dirawat. Situasi ini kelak mengundang ancaman bahaya kepada kesihatan awam. Kini, Akta Pengurusan Sisa Pepejal Negara telah diwujudkan bagi mengawal selia pengurusan sisa pepejal negara. Tiada lagi sampah yang boleh dibuang tanpa melalui kaedah rawatan yang sesuai. Pembuangan sisa ke tapak pelupusan bukan lagi satu pilihan, malah seharusnya dielakkan sama sekali. Pemulihan harus dilaksanakan dengan kadar segera. Daripada jumlah 290 tapak pelupusan sampah, 176 daripadanya masih lagi aktif. Kita perlu menggandakan usaha mencapai sasaran kita semula dan mengurangkan pembuangan sisa ke tapak pelupusan, malah menghapuskan terus keperluan untuk tapak pelupusan di masa akan datang. Inilah matlamat YCB sebagai penderaju dalam mencapai komitmen Perdana Menteri di Copenhagen yang lalu. Demi menyahut cabaran dalam melaksanakan pengurusan dan pemprosesan sisa pepejal yang sesuai, YCB Renewable Energy, sebuah syarikat 100% milik Bumiputera, tampil ke hadapan untuk menyelesaikan masalah pengurusan sisa pepejal dengan kaedah yang terbaik. Bergabung dengan Helektor GmbH, sebuah syarikat di Jerman, melalui anak syarikatnya Herhof GmbH bagi tujuan pemindahan teknologi melalui kepakaran mereka di dalam pemprosesan sisa pepejal yang efektif. Lawatan teknikal ke Jerman dan pemerhatian visual telah dibuat bagi mengenal pasti teknologi yang akan diimplementasikan. Demi kepentingan kedua-dua negara, perjanjian pembangunan teknologi telah dimeterai dan YCB Renewable Energy
kini menjadi ejen rasmi dan rakan teknologi Stabilat Herhof. Universiti Teknologi Malaysia pula dilantik sebagai konsultan khas kepada YCB untuk menentukan teknologi itu sesuai dilaksanakan di negara ini. Sejak tahun 1977, pelaburan untuk masa hadapan telah dibuat dengan membina loji pemprosesan sisa pepejal yang paling membanggakan di seluruh Eropah dan hasilnya sangat memberangsangkan. Loji penstabilan mekanikal dan biologi ini telah dibina di Aslar, Rennerod, Dresden, Benedict dan banyak lagi yang telah terbukti mencerminkan kejayaan Stabilat berdasarkan pengalaman yang luas dalam aspek pengurusan dan pemprosesan sisa pepejal. Sehingga kini, hampir 1 juta tan sampah telah berjaya diproses setiap hari melalui operasi loji tersebut. Lebih daripada 50% sisa pepejal harian boleh ditukar kepada bahan bakar gantian yang berkualiti tinggi dan mesra alam. Melalui kaedah pemprosesan Stabilat, sisa pepejal domestik akan melalui proses pengasingan setelah dihancurkan serta dikeringkan sebelum dikikar semula secara berasingan. Sisa pepejal akan dihantar terus ke loji pemprosesan dengan menggunakan lori khas. Pintu penerimaan sisa mempunyai sistem kunci udara atau airlock untuk mengelakkan bau busuk terlepas ke persekitaran. Sisa sampah kemudiannya dikumpulkan di dalam bunker. Dengan kapasiti sebanyak 700 kubik meter, bunker ini mampu menampung muatan hampir 300 buah lori sampah. Kemudiannya, dengan menggunakan kren yang dikawal sistem komputer, sisa pepejal ini dicincang dan dihancurkan di dalam mesin pengisar. Selepas sisa tersebut dicincang dan dihancurkan, ianya dipindahkan ke bunker pemindahan. Sebuah lagi kren akan memenuhkan setiap satu daripada 9 kebuk biobox dengan sisa ini. Proses pengisian yang tepat dan jitu dikawal oleh sistem komputer. Di dalam kebuk biobox ini, langkah awal bagi pemprosesan air dilakukan. Untuk memudahkan pemisahan dan pengasingan sampah, ianya mesti dikeringkan terlebih dahulu. Di dalam persekitaran yang dikawal, mikroorganisma di dalam sisa pepejal mengeluarkan haba yang menyebabkan lembapan terkondensasi. Sisa pepejal ini akan melalui proses penstabilan biologi selama 7 hari. Sistem komputer membekalkan udara dan mengeluarkannya dari kebuk biobox bagi mengawal suhu dan membawa keluar lembapan serta gas atau udara yang tercemar. Hilangnya lembapan bermakna kadar jisim sisa pepejal telah berkurangan sebanyak 30%. Dengan suhu di dalam biobox sekitar 50 darjah Celsius, sisa wap udara semasa proses pengeringan mengandungi alkohol, aldehyde serta aroma hidrokarbon yang berbentuk unsur berbau. Udara ini tidak akan dibiarkan keluar. Dengan menggunakan penukar haba atau heat exchanger, ianya dihilangkan secara kondensasi. Wap terkondensasi ini kemudiannya diproses berasingan. Dengan kaedah kimia dan biologi, konsentrasi amonia, COD dan BOD5 dapat dikurangkan. Air seterusnya ditapis. Sebahagian daripada air bersih ini dikitar di dalam kitar penyejukan. Selebihnya dikumpulkan di dalam tangki khas untuk kegunaan kawalan kebakaran sekiranya diperlukan.
Sisa udara mengandungi partikel organik dan sebahagian komponen toksik. Di dalam loji rawatan udara iaitu sebuah thermal oxidizer atau ringkasnya LARA, sisa udara ini akan melalui kebuk pembakaran dan dimusnahkan pada suhu setinggi 850 darjah Celsius. Tiada lagi sisa berbahaya di dalam udara yang dilepaskan ke persekitaran. Selepas 7 hari selesai melalui proses pengeringan, kebuk biobox kini dibuka. Kondisi sisa pepejal yang telah kering kini membantu proses pengasingan bahan secara efisien dan tepat. Sampah ini kini lebih lembut dan ringan dan mempunyai 50% lebih nilai pembakaran atau heating value berbanding sisa yang tidak dirawat. Namun, pembakaran secara terus buat masa ini akan mengakibatkan kadar kontaminasi yang sangat tinggi disebabkan jumlah logam berat yang terkandung di dalamnya. Bahan boleh bakar ini perlu diasingkan daripada bahan-bahan yang lain. Bahagian kedua terpenting di dalam kaedah pengasingan stabilat kini bermula. Pengasingan secara mekanikal. Dengan menggunakan conveyor, sampah kering ini dibawa ke mesin pengasingan. Di dalam bahagian cakra, pengasingan dimulakan berdasarkan saiz. Bahan-bahan diasingkan secara individu berdasarkan ketumpatan bahagian berat dan ringan. Komponen tidak boleh bakar di dalam bahagian yang berat dengan ketumpatan melebihi 2 gram setiap kubik sentimeter. Jelas ketara berbanding komponen boleh bakar di bahagian komponen ringan dengan ketumpatan sekitar 1 gram setiap kubik sentimeter. Melalui pengasingan secara ketumpatan, stabilat yang bercampur menjadi bebas daripada sebarang komponen bahan tidak boleh bakar, bahan lengai dan besi. Pengasingan seterusnya melalui proses pengasingan yang lebih terperinci. Bahan ringan seperti kertas, kayu, plastik dan tekstil kemudiannya diasingkan daripada bahan lengai berat seperti kaca, seramik, batu dan besi dengan proses aliran udara. Malah, sesetengah bahagian diasingkan mengikut saiz yang lebih kecil untuk mendapatkan pengasingan berdasarkan ketumpatan yang lebih efektif. Ini dilakukan dengan menggunakan skrin getaran. Komponen ringan dan berat yang melebihi 35 mm akan dihancurkan sekali lagi untuk memastikan pengasingan yang sempurna. Di bahagian berat, besi diasingkan dengan menggunakan dua kaedah. Besi peripheral seperti steel dan cast iron diasingkan dengan menggunakan magnetik. Manakala unsur logam seperti aluminium dan tembaga diasingkan dengan menggunakan eddy current.
Daripada kombinasi bahan-bahan berasingan yang begitu kompleks, hampir keseluruhan bahan dapat diasingkan secara mekanikal. Malah, kaca juga dapat diasingkan mengikut warnanya. Hanya buat masa ini, bateri lama sahaja yang perlu diasingkan secara manual dan dilupuskan melalui prosesnya yang tersendiri. Sampah yang hancur dan kering, getaran mekanikal dan pergerakan konveyor menghasilkan amaun debu yang tinggi. Loji, mesin pengasingan serta kelengkapan lainnya ditutup agar debu ini dapat dibendung. Di akhir proses biologi dan mekanikal, debu ini kemudiannya ditapis, dicampur dan diproses bersama bahan bakar stabilat. Stabilat kemudiannya melalui proses pemejalan mengikut saiz yang diperlukan industri. Contohnya, saiz bukal mengikut bentuk kontena. Ianya menjadi bahan bakar alternatif untuk penjanaan tenaga bagi industri penghasilan simen dan loji jana kuasa elektrik yang selama ini menggunakan arang batu sebagai bahan bakar utamanya. Bahan bakar stabilat mengandungi bahan-bahan seperti plastik, kertas dan kayu yang menyebabkannya mempunyai kadar calorific value yang tinggi. Ciri-cirinya yang sama seperti arang batu lembut atau brown coal, tetapi lebih mesra alam menjadikannya bahan bakar alternatif yang tiada tandingan. Dengan nilai pembakaran yang tinggi, kandungan kontaminasi logam berat yang rendah, kebolehan sebagai stok penyimpanan yang tinggi dan struktur yang uniform memberikannya kelebihan sebagai bahan bakar yang terbaik. Berbanding bahan bakar fosil, stabilat tidak akan kehabisan sumber dan akan dapat dihasilkan secara terus-menerus serta boleh diperbaharui. Proses stabilat juga mampu digunakan untuk merawat dan menebus guna semula tapak landfill yang lama. Ini memberikan manfaat serta impak yang besar terhadap kelestarian tanah dan penduduk setempat. Selain daripada hasil bahan-bahan yang boleh dikita semula dan penghasilan bahan bakar alternatif sebagai sumber penjanaan tenaga, proses stabilat Herhoff turut berpotensi untuk memperolehi pendapatan melalui sijil pengurangan kadar pencemaran iaitu CER yang boleh diperdagangkan di pasaran terbuka melalui UNFCCC. Inilah penyelesaian kepada pengurusan sisa pepejal negara yang terbukti berkesan dan efisien. Pembinaan kilang penstabilan mekanikal dan biologi stabilat perlu dilaksanakan di setiap peringkat dan lokasi dengan kadar segera untuk mencapai wawasan agar Malaysia bebas dari pencemaran, bersih dan maju. YCB Renewable Energy mampu merealisasikannya.